Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Izmin Faris, dan terima kasih kepada Kak Farah Adiba yang memulakan program kita daripada pagi tadi, dan insya-Allah saya akan meneruskan pengacaraan ini sampailah ke penghujung rancangan nanti insya-Allah. Dan untuk kali ini kita nak berbicara berkaitan dengan kongsi kegembiraan Aidiladha, daftar package korban for ummah. So kita bawakan kepada anda di studio kita yang tidak asing lagi dengan kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan yang merupakan pengurusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana persiapan untuk nak korban ni Ustaz? Semudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah. Semua tim duduk tengah kalut ni untuk persiapan. Baik Ustaz, kita yang nak tahu berkaitan dengan korban for ummah ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan bagaimana dengan ibadah korban yang kami berada di Malaysia ini untuk kami nak membantu agar dapat kami sertai Ustaz untuk mengorban ataupun berkorban di sana Ustaz. Silakan. Baik, insya-Allah. Pertama sekali bila kita cerita berkenaan dengan korban ini, Peduli Insan dia ada satu kita kata fokus utama dia. Pertama sekali kita memilih negara-negara yang kita kata negara konflik ataupun negara yang ada krisis, kerana kita faham bahawa keadaan di sana sangat-sangat memerlukan kepada bukan setakat doa kita, tetapi perhatian kita, bantuan kita, sokongan kita, kebersamaan kita untuk kita bantu mereka Ustaz. Kalau kita tengok macam mana contohnya lah di antara satu daripada negara yang kita fokuskan adalah di Syria. Bagaimana di Syria ini keadaan yang cukup kita kata merisaukan kita dan membimbangkan kita. Bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang lebih 1.7 juta orang di sana yang masih dalam kamp, yang duduk dalam kamp sahaja sekarang ini. Itu pada tahun lepas. Dan kalau kita tengok pada awal tahun ini berlaku gempa bumi pula. Maka puluhan ribu, mungkin sampai ke ratusan ribu yang kehilangan tempat tinggal duduk pula di kamp tambahan di sana. Jadi ini menyebabkan kita kata keadaan di sana sangat-sangat memerlukan kepada perhatian kita. Kita tak tengok lagi di Palestin, kita tak tengok lagi di Yaman, dan akhirnya jumlah yang kita cuba untuk bantu ni sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Tetapi tak boleh buat semua Ustaz, dia kata jangan tinggal semua. Jadi kita cuba juga bantu, dan kalau kita tengok di paparan kaca TV kita melihat bagaimana lembu-lembu yang kita berikan ini adalah di ladang kita sendiri di Syria. Yang mana ini antara yang Ustaz kata persediaan ini, tim-tim kita duduk tengah duduk jagalah, bertukar selumus, memastikan binatang-binatang ini tidak ada sakitnya, sebab kita nak pastikan binatang-binatang yang gemuk ini sentiasa gemuk, dan mereka ini diberi makanan yang secukupnya, cukup dia punya umur-umur dia, dan pastikan ketika mana sampai di waktu dia mereka binatang ini sedia untuk disembelih dan diagihkan dan dikongsi kebahagiaan ini kepada saudara-saudara kita yang ada di sana insya-Allah. Masya-Allah, nampak gemuk-gemuk semua binatang korban Ustaz. Tapi Ustaz, kenapa memilih Syria dan juga Palestin? Atau kenapa tidak kepada yang Ustaz sebut tadi, Yaman, ataupun mungkin ada negara-negara lain yang juga bergolak? Kenapa negara itu juga yang dipilih? Pertama sekali kita tahu Peduli Insan memang fokus di Syria lah sebelum ini, dan di Syria itu kita ada ladang kita sendiri. Maksudnya kalau kata peserta korban tahun ini tuan-puan yang budiman akan menyertai kita, maknanya kambing itu memang dah ready dah. Lembu tu memang duduk di ladang kita dah. Maksudnya kita dah ready dan bersedia untuk kita santuni, cuma perlu kita dapatkannya kambing-kambing itu. Begitu juga dengan Palestin, kerana Palestin ini begitu dekatlah dengan kita, dan Yaman sebenarnya kita bantu. Tapi alhamdulillah kita dah capai sasaran di Yaman, kita hanya masih berbuka untuk di Syria dan di Palestin. Tetapi kita jangan katakan bahawa kami nak buat di tempat lain lah yang agak murah. Sebenarnya di Syria murah je. Tetapi kita nilaikan kambing, kita bandingkan kambing kita dengan tempat lain, kambing kita sangat besar. Maknanya satu ekor kambing itu lebih kurang 40 hingga 55 kilogram. Lembu lebih kurang 400 hingga 700 kilo. Ada sebahagian lembu yang memang dah ready di ladang kita sekitar 700 kilogram, kecil sangat. 700 kilogram. Jadi satu penyertaan yang kita berikan kepada saudara kita, banyak mana daging itu kita boleh bayanglah kegembiraan, kebersamaan, dan ini sesuatu bahagia yang kita cuba untuk kongsi dan kita bawakan kepada semua insya-Allah untuk dikongsi bersama. Tapi mungkin kalau macam kami ini yang ada yang penonton-penonton nak tak mampu nak korban bagi apa, mungkin dia boleh melalui sedekah Ustaz. Macam mana Ustaz daripada Peduli Insan ni macam mana boleh melalui sedekah? Kalau macam ialah kita faham kadang-kadang kita dah buat tempat lain, kita dah ataupun kita belum ada kemampuan untuk tahun ni, kita buka untuk perkongsian itu bukan hanya sekadar korban, tetapi melalui kita namakan ini sebagai sedekah adha. Yang mana di dalam kempen adha ini kita berikan sedekah
sekecil mungkin RM30, RM20 ataupun RM10 melalui nombor akaun yang tertera ini, masukkan di situ dan insya-Allah kita akan gunakan duit itu untuk kita beli kambing, kita beli juga lembu, walaupun bukan atas nama kita bagi korban, tetapi daging-daging ini tetap kita agihkan kerana mereka memerlukan. Kita tahu bahawa mereka ini di bawah tahap kefakiran, hidup mereka dalam keadaan tiada sumber pendapatan. Jadi makan mereka mungkin makanan yang sangat-sangat asas seperti roti kosong dan sebagainya, tapi bila datangnya daging, maka ini sesuatu kebahagiaan yang mereka tunggu-tunggu. Jadi dengan penyertaan, dengan bantuan yang kita berikan ini, saya percaya ini sesuatu yang sangat berharga buat diri mereka dan keluarga mereka. Kerana daging ini ikut apa yang kita pernah jumpa dan selalu kita tanya, mereka kata daging ini kami dapat kalau orang bagi je. Kalau tak ada daging, tak ada, maka tak dapat. Bukanlah kita kata sampai store tak ada daging langsung, ada. Tapi bukan mereka beli, tapi melalui bantuan orang. Maknanya kalau kita tak boleh nak berkorban, maka kita boleh juga bantu-bantu untuk sedekah dan seumpama je. Tapi mungkin kita boleh share juga perkara ini, benda-benda yang baik ini untuk kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Tapi macam mana Ustaz kalau sahabat-sahabat kita ni nak sertai korban yang bakal diadakan oleh Peduli Insan sendiri? Okey, baik, insya-Allah. Pertama sekali kalau untuk korban, kalau kata siapa-siapa yang nak mudahnya boleh melalui kita punya website ataupun melalui nombor telefon yang tertera itulah. Jadi di sana kita sediakan segala akad, kita sediakan kita punya keterangan berkenaan dengan binatang, haiwan dan sebagainya, dan dalam masa yang sama boleh hubungi kita kalau kita nak tahu lebih lanjut kenapa kita perlu buat di sana, apa keadaan saudara kita di sana, boleh terus hubungi dengan kita punya pasukan lah, insya-Allah. Selain daripada itu, kalau kata untuk sumbangan boleh terus melalui kita punya nombor akaun. Kalau kata kita nak buat korban, kita nak transfer terus pun boleh, tetapi perlu juga sertakan kita punya resit itu kepada pegawai kita yang bertugas lah, supaya kita nak rekod dan kita nak ambil nama dan sebagainya, insya-Allah. Baik, mungkin di hujung ni Ustaz sikit dalam 1 minit untuk nak bagi sikit nasihat kepada kami yang yalah nak menyambut hari raya ni bukanlah semata-mata kita saja gembira, tapi nak kena gembirakan juga saudara kita yang lain. Silakan. Okey, baik, insya-Allah. Pertama sekali apa yang kita cuba tawarkan di Peduli Insan adalah bagaimana peluang untuk sama-sama kita bantu saudara-saudara yang begitu memerlukan kepada perhatian kita. Bagaimana kita dalam korban ini kita nak nyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tujuan yang itulah kita bawakan kepada tuan-puan, kepada hadirin, boleh sama-sama dengan kita, bukan setakat kita melaksanakan korban, tetapi kita melaksanakan korban tetapi kita berikan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Kita bagi kepada orang fakir miskin, kepada ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim yang mana kita memang dah target dah untuk kita bantu mereka ini. Jadi kami buka peluang untuk penyertaan, tetapi sebenarnya kita memerlukan mereka untuk menerima kita punya binatang ataupun kesyukuran kita ini. Mudah-mudahan ini yang menjadi salah satu amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan segala usaha Peduli Insan, Ustaz juga memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita, insya-Allah. Dan kalau kepada kita juga, kalau tak mampu nak korban, mungkin kita boleh sedekah dan juga mungkin boleh bantu menyebar-nyebarkan isu ini, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali Ustaz, insya-Allah. Ada masa kita jumpa lagi. Baik, kita akan beristirahat seketika, insya-Allah. Kita akan kembali selepas ini.